Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita sekali lagi di channel YouTube Magajis. Okey, setelah sekian lama aku mendiamkan diri, hari ni barulah ada kesempatan untuk aku buat new video untuk review. Untuk pengetahuan korang, baru-baru ni akaun YouTube aku kena hack, tapi alhamdulillah aku berjaya untuk recover akaun tu balik semula lah. So sekarang barulah ada masa untuk aku buat review balik. So tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak buat review jam Garmin Instinct Crossover. Jam dia ada dekat aku dah try lebih kurang dalam 2 minggu. So kali ni aku nak kongsikan dengan korang apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada jam ni lah. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Hai guys, sebelum aku nak start, aku nak bagi tahu sedikit info dengan korang lah. Untuk pengetahuan korang, aku ada tubuhkan komuniti larian ataupun komuniti sukan yang dipanggil Every Move. Kalau dekat Instagram korang boleh cari Every Move Sports Club. Dekat dalam Instagram dengan Facebook, dua-dua kita letak under nama yang sama, Every Move Sports Club. Untuk pengetahuan korang, tujuan aku tubuhkan komuniti sukan ni adalah untuk melahirkan generasi yang lebih berdaya saing dan boleh improve diri diorang lah dari semasa ke semasa. Dekat dalam komuniti Every Move ni juga ada 10 orang tenaga pengajar yang mengajar korang untuk bersukan dengan cara yang betul lah. Lebih kurang macam tu lah kot. Selain daripada tu, untuk pengetahuan korang, buat masa sekarang ni aku cuma fokus pada komuniti larian dulu. Nanti mungkin pada pertengahan tahun ataupun quarter 2 pertengahan tahun lah. Okey, mungkin pada pertengahan tahun kita akan start dengan komuniti cycling sekali. Jadi apa tujuan utama aku buat komuniti ni adalah untuk melatih individu-individu yang sebelum ni dia memang suka berjogging tapi dia tak ada geng. So dekat sini aku nak pupuk budaya yang macam kau berjogging, alang-alang dah berjogging tu, baik kau buat berjogging tu secara berkumpulan. So dia tak ada mudah bosan dan dia boleh improve diri kita lah. Sebab apa? Sebab daripada kita buat seorang-seorang, lebih baik kita buat secara berkumpulan. Jadi bila korang masuk dekat dalam kumpulan tu, korang mungkin boleh improve untuk jadi yang lebih better. So aku harap korang jangan segan silu, sebab komuniti yang aku buat ni dia open kepada semua. Tak kisahlah korang Melayu ke, India ke, Cina ke, semua boleh masuk. So aku sangat galakkan korang try untuk masuk komuniti ni. Selain daripada tu, kelebihan yang ada dekat dalam komuniti ni adalah aku akan buat trial jam Garmin. Tapi buat masa ni kita tak start lagi untuk trial jam Garmin tu. In future, mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi aku akan start bawa jam Garmin untuk korang try lah. Tapi ada benda lah yang kita akan ambil daripada korang sebagai cagaran supaya tak nak bagi jam tu hilang lah. And then kita akan buat shoe trial juga. Buat masa sekarang ni kita ada Asics shoe trial, Nike in future insyaAllah, Adidas pun in future insyaAllah, dengan Brooks kita akan buat dalam masa yang terdekat. Memang kita dah berbincang, dan yang lain insyaAllah akan ada banyak lagi shoe trial yang kita akan bawa lah. So sekiranya korang rasa macam korang nak beli kasut tapi korang rasa kasut ni aku takut lah tak ngam dengan aku, so korang boleh datang kat sesi kita orang untuk try kasut mana yang sesuai dengan kaki korang lah. Jadi aku harap korang datang lah, sebab komuniti yang aku tubuhkan ni, Every Move ni, dia memang kita open untuk semua orang lah. Dan kawasan yang kita buat adalah pada masa ni kita akan fokus
pada area Klang Valley lah. Klang Valley ni kita akan buat dekat public park. So mana-mana komuniti ataupun korang yang tiba-tiba korang nampak, ui, every move, korang dekat situ nak terus join pun boleh, tapi korang kena register dululah dekat meja yang kita sediakan. Sebab saya memang nak ambil info dan feedback lah daripada semua orang. InsyaAllah saya harap inisiatif yang saya cuba buat ni dapat membantu komuniti yang tengah nak naik sekarang ni. Dan saya memang sangat galakkan pada korang yang memang solo runner tu, datanglah. InsyaAllah korang akan selesa. Sebab kita bukan jenis yang sombong, and then kita akan try blend sama-sama. Sama-sama kita improve diri kita untuk jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. Okay, jom kita mulakan review. Okay guys, untuk yang pertama, untuk pengetahuan korang, Instinct Crossover ni didatangkan dengan 3 jenis pilihan lah. Yang pertama adalah pilihan yang standard tanpa solar. Yang kedua pula adalah Instinct Crossover Solar yang didatangkan dengan fungsi pengecasan solar. Manakala yang ketiga adalah Instinct Crossover Tactical Edition. Tactical Edition ni dia didatangkan dengan beberapa fungsi tambahan bagi kegunaan tentera lah kebiasaannya ataupun unit khas. Ok guys, untuk poin yang seterusnya, jam Instinct Crossover ni didatangkan dengan fungsi Revo Drive Technology lah. Maksud dia, fungsi Revo Drive Technology tu dia untuk pastikan time analog ni dia sentiasa accurate, ataupun dia nak pastikan time analog yang ada jarum ni sentiasa dalam keadaan yang tepat lah. Contoh kalau macam pukul 2, dia tak berubah lah. Maksudnya kalau sepatutnya jam tu pukul 2, dia akan tepat-tepat pukul 2. So itulah fungsi Revo Drive ni, sebab dia nak pastikan analog punya jarum ni sentiasa accurate pada masa yang sepatutnya. Ok guys, selain daripada mempunyai teknologi Revo Drive, jam Instinct Crossover ni dia didatangkan dengan fungsi analog lah. So dekat dalam jam ni dia ada jarum. Jarum ni dia nak bawa feel jam zaman dulu-dulu lah, supaya nak bagi nampak yang jam tu nampak kelainan sikit daripada Instinct yang sebelum ni. Tapi bagi aku secara personally, aku tak berapa minat fungsi-fungsi macam jarum yang ada ni lah. Sebab bagi aku dia macam kacau sikit pemandangan bila aku nak pilih fungsi-fungsi yang aku nak gunakan dekat dalam jam ni lah. Tapi terpulang kepada sesetengah orang. Ada orang yang lebih sukakan jarum daripada digital. Jadi korang boleh pilih lah yang mana korang lebih suka. Ok guys, sekarang kita masuk pula pada fungsi daya tahan bateri jam ni lah. So seperti mana yang korang tahu, jangka hayat jam Instinct ni kebiasaannya mampu bertahan lebih daripada 2 minggu. Untuk pengetahuan korang, jam Instinct Crossover ni jangka hayat bateri dia mampu bertahan selama sebulan. Itu bergantung pada kadar penggunaan korang lah. Tapi kalau korang beli yang tak ada solar punya, mungkin daya tahan bateri dia akan berkurang sedikit lah. Tapi semestinya dia memang mampu bertahan selama lebih daripada seminggu lah untuk sekali pengecasan. Lepas tu, bagi pandangan aku rasa bateri untuk jam Instinct Garmin ni kebiasaannya bagi aku memang dah lebih daripada cukup lah. Sebab bagi aku untuk charge seminggu sekali tu memang tak ada masalah lah. Tapi tak tahulah pada korang. Sebab bagi aku, jam kalau korang charge sekali seminggu pun susah, itu memang aku tak faham lah apa masalah yang ada pada diri korang. Tapi apa-apa pun, jangka hayat jam bateri Instinct Crossover ni memang mampu bertahan selama lebih kurang 1 bulan. Ok, sekarang kita sentuh pula pada segi chipset GPS yang ada pada jam Instinct Crossover ni. Ok, untuk pengetahuan korang, Instinct Crossover ni dia didatangkan dengan chipset multi GNS. Maksud dia
chipset dia lebih advance daripada Instinct 2 yang ada di pasaran sekarang ni lah. So, untuk pengetahuan korang, bacaan accuracy GPS dia lebih accurate kalau nak dibandingkan dengan Instinct 2 yang dah sedia ada dekat pasaran. Korang boleh pilih lah. Kalau korang tak suka jarum, korang boleh stay dengan Instinct 2 lah. Kalau korang rasa korang nak accurate lagi, yang betul-betul accurate, korang boleh try lah jam Instinct 2 crossover ni. Ok guys, sekarang kita sentuh pula pada fungsi sukan yang ada dekat dalam jam ni. Ok, untuk pengetahuan korang, fungsi sukan yang ada dekat dalam jam ni ada lebih kurang dalam 20 ke atas jenis fungsi sukan yang ada lah. So, tak ada masalah untuk korang yang jenis suka melakukan macam-macam aktiviti sukan. Sebagai contoh, korang nak berlari, ada dekat dalam jam ni. Korang nak berbasikal, ada dekat dalam jam ni. Korang nak bawa e-bike pun ada dekat dalam jam ni fungsi dia. Selain daripada tu, jam ni juga dia support duathlon. Triathlon tu aku tak berapa ingat, tapi kalau tak silap dia ada juga kat dalam ni. Cuma jangka hayat bateri tu mungkin kalau tak silap aku dia mampu bertahan lebih kurang dalam 20 jam ke atas lah. Ini jawapan yang selamat lah. Kalau korang nak tahu berapa jangka hayat bateri kalau full GPS untuk guna, korang boleh tengok dekat dalam spek jam Garmin Instinct crossover ni lah. Dekat dalam website dia memang ada tulis, tapi korang kena terimalah, mungkin kadang-kadang dia ada ralat sedikit dekat bahagian daya tahan bateri tu, mungkin ada berkurang sikit. Dia tak mungkin boleh bagi betul-betul tepat lah. Ok guys, untuk fungsi yang seterusnya, mungkin fungsi ni memang salah satu fungsi yang runners dekat luar sana tu memang minat lah. Untuk pengetahuan korang, Instinct crossover ni dia didatangkan dengan fungsi running power. Fungsi running power ni adalah salah satu fungsi untuk detect berapa banyak power yang keluar daripada kaki kita ketika kita berlari. Benda ni memang kebiasaannya kalau jenis orang yang data freak ni, dia memang sukalah tengok berapa power yang keluar daripada kaki dia. Ok, untuk fungsi ni kalau korang nak dapat bacaan yang lebih accurate, korang kena pakai sekali dengan running dynamic pod ataupun dengan HRM Pro Plus. Benda ni memang orang panggil package untuk detect running power lah. Ok, untuk fungsi yang seterusnya, sebab tadi awal-awal sepatutnya aku dah cerita benda ni tapi aku terlupa, so aku selit je lah masuk. Untuk pengetahuan korang, jam Garmin Instinct crossover ni dia didatangkan dengan fungsi luminescent. Maksud dia glow in the dark lah, senang cerita. So dekat sini kalau korang tengok yang ada putih-putih ni, yang ada nombor, lepas tu ada yang putih-putih lah, semua ni dia akan glow in the dark bila korang berada di tempat yang gelap lah. Ok guys, sekarang kita nak masuk pada fungsi pemantauan kesihatan lah. Secara menyeluruhnya bagi aku, jam Instinct crossover ni dia punya fungsi pemantauan kesihatan dia kesemuanya hampir sama je dengan apa yang ada dekat Instinct 2 yang ada dekat pasaran sekarang ni, ataupun kita panggil Instinct 2. Instinct 2 dengan Instinct crossover ni dari segi pemantauan kesihatan dia memang tak ada beza pun. Contohnya lah heart rate, body battery, lepas tu VO2 max, lagi apa lagi, memang ada banyak lah, tapi semua sama lah. Macam sleep tracking, smart notification, semua ada dan semua sama. Tak ada beza pun guys. Ok guys, aku rasa itu saja yang aku nak kongsikan dengan korang pada video kali ni lah. Aku rasa aku tak nak sembang daripada A sampai Z yang terlalu mendalam ataupun cerita berpanjangan melirik-lirik. Aku tak nak video aku terlalu panjang dan terlalu pendek. So aku harap video ni just nice je. Sebab bagi aku, kalau aku buat video tu terlalu panjang, korang akan komplain lah banyak sangat cakap. So aku rasa cukup lah sekadar
perkongsian yang penting saja yang aku nak kongsikan dengan korang pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Bye!